sini adalah racun kulat, racun serangga, racun kulat dan racun hama. Di sektor tengah ni adalah bahagian folia semburan yang bercampur lah, maksudnya yang untuk kimia punya, dan yang sebelah kiri ni adalah untuk folia untuk organik lah. Okey, folia untuk organik. Jangan tak apa. Okey, so kita akan tengok dari segi racun dulu. Okey. So racun ni kita kena faham dia ada racun serangga, racun hama dan juga racun kulat. Dan satu lagi racun rumput lah. Okey, racun rumput. So racun serangga ni nak tahu dia racun serangga ke tidak, dia kena tengok dekat tulisan dia ada tulis ni. Dia ada tulis racun serangga, nampak tak ni? Racun serangga. Dia ada racun serangga. Kuat bang. Okey. Dia ada racun serangga. Ni dia tulis racun serangga. Kalau racun kulat, dia akan tulis sini racun kulat. Nampak ada? Racun kulat. Putih-putih kat pokok. Kulat bukan putih pokok, dia lain. Nanti kita tengok nanti. Ni racun kulat. Kalau racun hama, dia ada tulis racun hama. Racun hama mana? Envido tak ada sini. Envido kat dalam. Ni kot. Envido. Video. Ni racun hama. Dia tulis racun hama. Kategori racun serangga jugalah. Macam tu. Ni bukan bau racun ni, bau benda lain ni. Bukan bau racun, dia benda lain. Tu yang beracun. You want to spray apa-apa tak? Okey, ni dia punya tu lah. Kategori dia. Okey. So, penggunaan setiap jenis racun ni, ini kategori racun lah. Ni semua ni kategori racun. Ya. Dia ada kelas-kelas dia racun. Kelas 4. Ni kelas 3. Dia apa masuk kelas ni tu? Nanti dulu. Kelas 4, kelas 3, kelas 4, kelas 2. Maksudnya yang kelas-kelas ada ni bukannya bahaya pada serangga. Bahaya pada kita yang guna. Masuk kelas dia tu. Masuk kelas. Tinggi kelas lagi bahaya. Lagi bahaya pada kita. Manusia. Sebab mati Dia pakai mask lah kalau baju kau ni. Nak mati kelas 1 lah. Oh, dia lagi rendah kelas lagi bahaya. 1A, 1B tu cap tengkorak tu memang tu. Okay. So bila kita dah tengok ni, so kita kena baca label dia. Contohnya Farm Robin, ini adalah racun kulat. Racun kulat ni hawa seludang, kulapuk berdebu, reput buah, antraknos. Kulapuk berdebu, daun dia tu ada putih-putih. Kita tepuk ada debu keluar. Kulat. Pokok cili kan. Kulat. Pokok cili selalu. Tepikai. Tembikai, romelon apa semua, dia ada macam tu. Spray kat daun ni lah. So kita akan spray semua sekali Satu pokok. untuk satu pokok. Okey. So kita spray dan kena baca sukatan. Kata cili reput buah dia kata sini. So guna dia 10 liter air 5 ml. Jadi kalau ton racun kita 16 ml, kena bahagilah. So dapat berapa? 2 point something lah. Ketiga lah senang. 3 ml. Macam tu. Kita campur dalam tu. Jelas? Dah ni. Dia semua kena baca. Dia ada dah. Kalau Panduan dia. katalah Konfo, racun serangga. Konfo 18.3 SL, racun serangga. Dia ada IREC 4A. Dia tak sama. Ni IREC 4A. Cyper IREC 3A. Maksudnya fungsi dia untuk apa? Adakah dia untuk pernafasan? Adakah dia untuk matikan anak semua? Adakah dia nak matikan dewasa saja? Nak matikan telur saja? So dia kena baca dia punya IREC dia. Okey, ni IREC 4A. Untuk apa yang Konfo ni? Dia sebenarnya brand ni macam-macam jenis. Korang tak apa. Brand tak apa. Kita tengok dalam ni perawis aktif dia. Perawis aktif dia imidacloprid. Kadang-kadang yang dalam ni ada je tulis imidacloprid. Ni Cyper. Ni Pyrotron. Yang ni apa? Imidacloprid. Nampak? 4A. Brand yang berlainan. Ni Imprite 30.5. Ni Konfo 18.3. IREC 4A sama, IREC 4A. Okey. SC dia ni SL, larut air SL, ni ampayan SC. Okey, imidacloprid dia 30.5, ni 18.5. Ni lagi power lah. Nampak tak? Dos dia tu yang mainkan peranan. Okey. Lagi dia ada tulis sini untuk siapa?
untuk trip, untuk serangga, untuk apa. So dia ada tulis dia dekat situ. Okey. Dan untuk penggunaan racun-racun yang ada ni, dia tak boleh pakai tangan kosong. Glove. Kena pakai glove. Getah. Kena ada mask. Cermin mata. Lengan panjang. Bertutup complete set. PPE set lah. PPE set yang lengkap sebelum kita nak spray pada tanaman. Ada mask yang tutup tu apa semua. Ni kalau saudara pegang ni pun tak boleh dah nak ni. Kena cuci betul. Ni sebab ada yang sengat terkeluar ni semua ni kita tak nampak mata kasar. Kita ambil kan, kita pegang muka lah, pegang apalah, gosok tangan lah, semua tak boleh. Kalau ada pegang PPE set lah. PPE set yang lengkap sebelum kita nak spray pada tanaman. Ada mask yang tutup tu apa semua. Ni kalau saudara pegang ni pun tak boleh dah nak ni. Kena cuci betul. Ni sebab ada yang sengat terkeluar ni semua ni kita tak nampak mata kasar. Kita ambil kan, kita pegang muka lah, pegang apalah, gosok tangan lah, semua tak boleh. Kalau ada pegang macam ni jadi macam robot lah, tak boleh sentuh apa. Nak salam dengan orang pun tak boleh. Okey. So, kena jaga dari segi ni. Kesan dia bukan masa kita kena sekarang, bukan sekarang. Kesan dia mungkin 4-5 tahun, 10 tahun akan datang. Antibody kita makin kurang. So, ini dari segi bak racun. Racun kulat. Banyak fungsi-fungsi dia yang ada dekat situ. So, kena faham dan kena baca sebelum nak guna racun. Tengok panduan dia dulu. Panduan dia dulu. Okey, jelas bak racun? Jelas, cikgu. Cikgu ni, cikgu. Yang buah kita spray tu, macam cabai tu, cabai tu tak boleh guna dah. Tak boleh guna pada masa tersebut. Paling-paling 2 minggu. Antara 2 minggu. 2 minggu. Dia ada tulis sini. Dia siap satu ada tulis. Berapa lama baru boleh guna. Dapat pada kita guna tu 2 minggu baru berbetik. Basuh pun tak boleh je. Basuh pun kena tengok. Dia adakah jenis sentuhan ataupun jenis serat. Serat tu bahaya tu. Serat bahaya. Dia masuk. Jadi kita setiap kali kita racun, kita kena ingat lah. Memanglah sebab kita, kalau lebih bagus kita jangan guna racun-racun kimia ni. Kalau boleh kita boleh ubah dia kepada organik. Kalau organik boleh guna. Contohnya cuka kayu. Salah satu ni organik, cuka Organik kayu. boleh guna terus lah. Boleh guna terus cuka kayu. Dia ada suka tanya kat kan. Ataupun kita boleh guna jenis-jenis macam ni. Ni pun organik, kitosan. Kitosan. Dia bertindak sebagai penghalau serangga dan juga penyubur tanaman. Kitosan ni organik. Okey? Dua dalam satu je. Ataupun lagi jenis-jenis yang macam daripada seri organik. Ekstra amino, bunga, dia ada satu lagi yang kawalan organik. Pun boleh guna. Ini semua organik ya. Ni Cikgu, organik. yang daun punya Yang cikgu. ni pun organik juga. Mana Ni. baik? Organik. Dia yang paling bagusnya adalah organik. Cuma kadang-kadang bila tanaman kita teruk kena serangan, dia tu. dia kena guna kerap ataupun dia kena guna secara konsisten. Tapi kalau dah terlalu teruk, memang terpaksa kena pakai yang kimia. Yang kimia punya ni lah siput. Sembur ataupun batang sekali kan ni. Tak payah tanah dah. Ataupun apa ni, Isaro ataupun Siputo. 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 Tabur je. Dia orang kaya Tabur nama ya. dia. Siput tu makan dia mati. Siput makan mati, berbuih-buih. Siputo. Yang besar tu. Mana boleh? Sorry, bukan Siputo, Siputok. Siputok. Okey, yang tu adalah untuk folia organik dan juga inilah semburan. Okey, selain itu juga racun serangga. Selain itu juga kita boleh guna semburan-semburan organik, folia organik. Bukan folia organik, folia untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Contohnya pokok durian, pokok sayur-sayur ke apa semua. Dengan cara kita boleh guna seperti yang macam ni. AG Leader. Nampak dia tulis semua jenis pokok-pokok buah. Ni sembur Ini juga. salah satu. Ini sembur. Ini bukan racun, ini adalah baja. Baja semburan ni mana? Folia. Okey, ni baja folia. Ini pun sama juga. Baja folia JE3 ni bagi nak besarkan buah. Fokus untuk buah. Ni pun boleh juga untuk buah dan pertumbuhan. Okey. Selain itu juga lagi yang macam ni. Banyak di pasaran jual folia fertilizer, baja semburan ni buah. Sebab nak buah kita tengok situ 10, 10, 40. Ni memang untuk buah. Okey, satu lagi ni Benegro pun boleh guna. Benegro EX ini untuk pokok yang sewil-sewil apa semua ni. So boleh bagi yang ni. Macam Yang terbantuk tak apa cantik apa semua. Tak apa nak betul. Nama kau dia lah. Benegro EX 25 untuk pertumbuhan daun, 10 dan 17 untuk buah. Dia untuk spray. Ni untuk spray. Ni bagus guna. Okey. Dan satu lagi kalsium boron untuk buah. Boleh pakai yang ni juga. Untuk buah.
Okey. Dan ini adalah bakteria. Ini kategori EM, bakteria. Yang ni 1, 2, 3. Yang ni nak suburkan tanah cikgu Nak suburkan tanah, bagi bakteria ada apa semua boleh pakai yang ni ya. Bakteria baik. Bakteria baik, tapi kena spray lewat petang. Ataupun selepas subuh. Tengah hari tak boleh. Lewat petang. Tak boleh panas. Malam boleh malam. Malam lagi bagus. Ini pun sama juga. Malam tu penyamun cik buah. Ini pun yang organik. Cikgu. Ini formula yang terbaru yang dibuat Top green. Top Green High Stick. Yang ni dibuat ada dekat parti saya dekat tu. Dia buat untuk dusun durian dekat Jasin. Pokok-pokok durian akan berbuah lebat. Bukan untuk durian saja, semua jenis tanaman. Tapi dia banyak guna untuk pokok durian. Dalam ni ada 5 dalam 1. Oh, yang ni yang terbaik ni. 5 dalam 1. Dia ada racun serangga, racun kimia dan 3 baja lagi yang dia buat ramuan rahsia. Sekali jalan 5 dalam 1. Cuma kalau pakai yang ni memang kena kena tutup betul-betul lah. PPE. PPE yang lengkap juga. Dia 1 ml 1 liter air. Yang ni. Pokok durian dia akan penuh dan dia akan lekat buah. Untuk yang ni. Cara dia sembuh pada batang sampai semua. Jenis semburan. Berkaitan dengan baja tunggal. Baja untuk fertigasi lah. So dalam baja fertigasi ni kita ada 2 fokus utama baja fertigasi ni, iaitu yang pertama adalah baja A dan satu lagi baja B. Okay, baja A, baja B tu seperti mana yang ada di sini lah. Yang ni adalah baja A, pada tulis senang. Baja A ni selalunya dia ada 2 ataupun 3 dalam ni. 2 atau 3. Memang set dia bagi. CN dengan ferrum ni warna coklat ni. Ni warna coklat ni kalau boleh nampak. Ni coklat dalam dia. Kalau boleh buka. Warna kuning tu. Ni ada kuning ni. Macam ni kan. So yang ni adalah CN. Yang baju ketul-ketul ni. Ni A. Dia selalu 2 je. Dia tak boleh bercampur dengan baju B sekali. Untuk buat parti. Dia kena asingkan. Yang ni dah siap bancuh. Kalau dah jual campur tu kita masuk air tak boleh? Mana macam mana? Dia jual, dia bancuh siap-siap. Dia dah campur kan. Boleh macam yang ada yang tu. Dia dah bancuh siap. Boleh. Tapi tak boleh campur A, B sekali dalam satu botol. Dia akan mengeras. Dia kena asing. Maknanya A 1 botol, B 1 botol. Kalau yang dah asing nanti boleh tengok dari contoh dia. Air tu disatukan dia keras. Disatukan A dengan B tu dalam tempoh yang lama dia akan mengeras. Ada kristal nanti. Okey, ni A. So yang B ni mungkin antara 6 ke 10 campuran dalam dia. 6 nampak ni dia lain kan. Ni 1, 2, 3 apa semua ni sampai ada yang kecil sekali yang warna biru ni. Ni warna biru ni apa semua ni lah. Ada 10 bahan ni. Dia ada boleh antara 6 ke 10 bahan yang ada dalam ni. Okey, termasuklah campuran dia yang ni. Ini yang tunggal-tunggal ni. Ni guna sikit. Yang ni guna ni tak, ni bukan. Ni ferrum, ni zinc, ini mangan dan juga high-ball. Ini untuk campuran B. Kalau A punya CN, kalsium dengan ferrum, ferrum dia ambil yang ni. Dia ambil berapa gram saja. Ni warna coklat tu. Lepas tu dengan CN, kalsium nitrate. Okey. So kita akan tengok baja-baja tunggal yang ada. Ini yang dipanggil baja tunggal. Maknanya satu jenis yang kita campur dia akan jadi macam yang dalam ni. Kan? Buat sendiri pun boleh lah. Buat sendiri boleh tapi kena timbang. Tapi kena faham macam mana nak campur. Nak campur dia. Formula dia ada. Nanti saya akan bagi formula dia. Dalam buku agro tu pun ada formula dia. So yang ni potassium nitrate. Jadi kalau kita nak tengok dia punya kandungan NPK dia, ini semua ni jenis soluble. Jenis soluble ni kena air je, basah je dia akan hancur, larut. Okey, yang ni setelah dibancuh. Ni A, ni B. Ni A, ni B. Ni A, ni B. Tak ada isu pun nak letak add Y ke Z, A ke, tak ada masalah. Untuk membezakan dia sahaja. Itu saja untuk bezakan dia. Fertigasi wajib pakai ni. Fertigasi wajib pakailah sebab ni jenis water soluble. Maksudnya bila kena air je dia terus pokok boleh larut. Okay. Kalau tak pakai benda ni tak menjadi cikgu. Jadi juga. Tapi boleh guna lain-lain tapi kurang baguslah. Tutup nanti kan tumpah dia. Ni pati je, tak ada guna air ni. Ni pati yang dah dibancuh. AB pati. Jadi kita kena guna ikut sukatan dia. Okey, yang ni yang saya kata NPK kan 13,046.
Potasium nitrat. Okey, 13,046. Ini dia maknanya potasium. Tengok muka surat berapa buku tu? Ya, saya dah tulis dah. 140 yang saya ada explain tu. 140 tu. Okey, 140 tu itu kegunaan baja setiap fungsi yang ada. SOP apa dia semua ada. Ini nama-nama baja ni benda ni Ni dia. Okey, pertama apa? SOP kan? Solid potas. SOP yang ni, SOP. Yang ni baja SOP. NPK 0050. 0050. Yang ni SOP, baja SOP. Guna dia untuk maniskan buah, besarkan buah. Ni SOP. Lagi yang kedua apa lagi? Yang kedua apa? Ni monopotasium. Monopotasium phosphate. Monopotasium phosphate. MKP. Ni MKP. Ni MKP. Lagi? CN. Yang tu kalsium nitrat betul? CN? Itu saya kalsium nitrat. Satu kuning. Potasium nitrat. Potasium nitrat yang ni. Yang ni potasium nitrat. Ni potasium nitrat. MgS, magnesium sulfate. Okey, magnesium sulfate yang macam ni. Macam kristal ni dulu. Yang jenis kristal, yang ada yang dia panggil juga adalah Epsom salt. Garam ni. Kita nak bagi pokok sawi kita hijau, daun-daun kita hijau, cili kerinting ke apa subur boleh bagi yang ni. Okey, kalau kita tak buat baja AB, MGS Kita boleh bagi baja tunggal dekat pokok. bagi dia saja boleh. Bagi dia saja dekat pokok, boleh, tak ada masalah. Tapi sebab tu kena faham fungsi setiap baja tunggal. Apa fungsi tu? Kalsium nitrat betul? CN? Itu saya kalsium nitrat, satu kuning. Potasium nitrat. Potasium nitrat yang ni. Yang ni, potasium nitrat. Ni potasium nitrat. MgS, magnesium sulfate. Okey, magnesium sulfate yang macam ni. Macam kristal ni dulu. Yang jenis kristal, yang ada yang dia panggil juga adalah Epsom salt. Garam ni. Kita nak bagi pokok sawi kita hijau, daun-daun kita hijau, cili kerinting ke apa subur boleh bagi yang ni. Okey, kalau kita tak buat baja AB, MGS Kita boleh bagi baja tunggal dekat pokok. bagi dia saja boleh. Bagi dia saja dekat pokok, boleh, tak ada masalah. Tapi sebab tu kena faham fungsi setiap baja tunggal. Apa fungsi dia? Ada fungsi dia untuk buah, ada fungsi dia untuk daun saja, ada fungsi dia untuk pembesaran. Jadi kita boleh bagi dekat pokok terus, direct. Dia boleh bagi dengan cara kita cairkan dulu ataupun letak sedikit. Teknik untuk kita bagi, jangan bagi satu genggam. Teknik dia boleh bagi satu jari, secubit. Bagi. Jangan makan pula. Dia kristal nampak macam, oi sedap juga kan. Boleh campur dengan air. Tabung boleh. Maksud baja tunggal tu cikgu. Baja tunggal ni satu. Kita tak buat untuk baja AB. Baja AB kita bagi baja tunggal. Ini nama dia baja tunggal. Bukan yang ni ni semua ni. Satu ni baja tunggal. Diasingkan. Boleh, tapi kena faham setiap baja tunggal ada fungsi dia tersendiri. Tu ada tulis yang hitam tu. Mitigasi ni dia dah kumpulkan semua fungsi. Semua ni jadi macam ni. Lagi bagus. Lagi bagus sebab semua zat cukup pada tanaman tersebut. Jelas? Itu fungsi dia dekat situ. Okey, ada soalan yang tanya. Ni nama dia Epsom salt untuk pokok kelapa ke apa semua boleh bagi. Sebab pokok nakkan kalsium, magnesium yang cukup. Ini adalah dia baik. Ni murah je baru RM45 ke satu kuni. Yang ni. Yang ni bagus. 1 kilo pun boleh. Macam mana? Boleh bagi untuk pokok bunga dengan kadar yang tertentu. Boleh bagi. Menambahkan kehijauan. Okey. Tak banyak pun. Kalau pokok tu dah besar 1 kilo lah keliling. 1 kilo keliling. Pokok besar lah, kalau pokok kecil 300 gram. Tapi kita bagi kerap lah seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Macam tu kerap. Jadi cukuplah zat dia seduk tu. Bagi dia ujung daun. Jangan dekat pangkal sebab pokok dia dah. Dia tengok macam ni. Kalau pokok ni dia dah tinggi ni, kita ambil pokok ni, bagi dia dekat sini dah. Bukan kat situ. Ujung daun. Macam tu. Jelas? Akar dia ikut daun dia tu. Ikut daun dia. Ikut daun dia.
Boleh. Tabur je. Tak. Tabur sahaja. Spray kat daun pun boleh juga, tapi kalau tabur bila dia punya lendir siput tu pergi dia sentuh dekat tu, dia kan ni kan kristal tu dia sedut tu. Panas. Oh, dia panas. Sama juga boleh guna juga kulit telur. Kulit telur yang tu daripada kita buang, keringkan dia, tabur dekat keliling. Jadi dia ada kalsium juga tu, kulit telur. Hancurkan cikgu. Hancurkan dia, tabur je keliling. Jadi kalau dekat cook house ke mana ada banyak kulit telur tu collect simpan. Kalau kulit telur dah dipanggil organik lah. Ada organik. Ni belum ni bukan organik kan? Ini bukan organik, ini semua adalah kimia. Jelas? Okey. So itu guna dia baja tunggal lah. Dan yang satu lagi yang mudah meletup, inilah dia. Ammonium nitrate. Tu Oh tu dia ada lambang tu. Oxidizing agent. Ni serbuk dia dah mengeras. Jangan ketuk-ketuk. Jadi cara dia nak bagi dah macam ni, ada macam tu. Boleh buka tengok, dia putih je. Dia kena bubuh dalam dalam air, bagi dia cair, kita guna dia untuk bagi pokok tu terang warna dia. Buah dia terang apa semua tu lah. Ni. Ammonium nitrate. Pemakanan jangka pendek dan sederhana. Untuk bagi pada tanaman. Okey? Tu dia macam garam. Boleh bagi pada tanaman. Kena faham, nak bagi pada tanaman tengok fungsi dia. Dekat situ. Okey, jelas? Nak beli kita kena daftar je tu. Kena daftar lah. Sebab dia barang kawalan. Okey, yang itu dari segi baja tunggal fertigasi ya. Kalau baja-baja untuk biasa, contohnya untuk guna dekat tanaman dan sebagainya, iaitu baja-baja macam ni lah. Ingat kan 16 ni. Ni yang saya kata 16. N dia NPK 16. Okey, kalau yang ni adalah baja buah. 12, 17. Tolak 2 campur 8. Ni adalah elemen-elemen lain dengan trace elemen. Kira yang ni bagus lah. Jangan tengok brand Tengok ni. Fungsi-fungsi yang ada ni. Apa fungsi dia? Okey. Dan satu lagi untuk rawatan tanah juga kita boleh guna ni. Dolomite. Dolomite. Untuk kita rawat tanah, kita guna dolomite. Okey. Dia abuk sikit tu. Dan satu lagi je, gunung berapi yang ni. Zeolite. Buka yang dah paket tu. Ini adalah contoh zeolite, baja gunung berapi. Okey. Sama je dia macam ni. Ini jenis biji baja zeolite. Jadi baja zeolite ni dia ada juga guna untuk rawatan ataupun boleh guna untuk kulit. Kulit badan. Kulit badan kita. Nak bagi kulit kita cantik dan sebagainya. Boleh guna ni. Dia tak ada NPK. NPK dia ada, tapi ini adalah kategori organik. Dia daripada baja gunung berapi Indonesia. Kalau untuk manusia, kita ambil dia punya ni, campur air sikit. Dan kita boleh lomo. Untuk memutihkan kulit. Untuk memberikan semua. Macam tu. Kalau tak ada racun, dia organik. Sebab yang ni boleh bagi ternakan makan, tak ada masalah. Kalau masuk kosmetik pula, dia akan jadi mahal lah. Ini dah berapa kan? Untuk buat lulu, nak guna dia, ambil je biji dalam tu, buka tu, nanti ambil apa nama tu, air, lepas tu kita lumur. Dia tak ada kimia, dia bukan bahan kimia. Tengok Yang ni adalah organik. Okey. Yang ni. Tengok kandungan semua bawah. Kan? So dia ambil ni, cembur air, nanti dia jadi apa? Tanah liat. Ambil tanah liat kita akan sapu lah. Macam tu. Okey. So jadi kita lebih banyak guna baja-baja macam ni lah. Kolai panas. Betul. Tanah mana? Kolai panas. Betul. Lumpur. Kena sejuk kalau tanah ni lumpur dulu. Kalau dia panas tak boleh. Yang ni
Boleh. penggunaan tumbuhan. Boleh, tapi macam ni dia memang panas asal dia. Tapi dia dah sejuk, dah apa semua baru boleh guna untuk tanaman. Jadi baja-baja macam ni, macam zeolite ni, kita ambil baja zeolite satu genggam. Kita ambil baja 16-16 ni, katalah contoh ni. Baja 16-16 ni satu sudu. Satu sudu kecil, yang ni satu genggam. Campur sekali bagi pada tanaman. Lagi jimat, lagi bagus. Macam tu. Katalah yang baja zeolite banyak ni, baja kimia 16-16 banyak ni, baja zeolite ni ambil lah lebih kurang dalam 10 kali ni. Campur sekali, bagi pada tanaman, ini sebagai booster, yang ni bagi mengekalkan. Sebab dia mengikat. Sebab kalau kena air hujan yang ni, dia tak release. Yang ni cepat release. Kan? Combine sekali. Jadi pokok akan dapat 2 zat pada pokok tersebut lah. Jelas? Ada soalan yang ni? Baja tunggal ni, kadang-kadang dia ada buat packing kecil macam ni ke cikgu? Tak ada. Kalau baju tunggal, tak ada jual packing kecil. Jadi satu pack. Sebab tu baja orang buat fertigasi, dia tak beli baja ni, dia beli baja macam ni. AB. Ni dipanggil satu set yang dah siap. Yang dah siap dibancur. Yang dah siap dicampur. Dicampurkan. Bancur tak lagi. Okey? Jelas Salah ayat marah. Alat. Okey. Satu lagi yang untuk rawatan tanah juga kita boleh guna macam-macam jenis lah. Ada yang panggil baja Tevikun pun ada, banyak di pasaran. Ini salah satu dia lah. Dia dipanggil sini, tengok sini, soil care untuk treatment tanah. Maksudnya soil enhancer dan root stimulation. Maksudnya untuk rawat tanah dan pertumbuhan akar lah. Itu fungsi dia dekat situ. Satu lagi yang boleh guna juga dipanggil, inilah dipanggil baja CIRP. Christmas Island Rock Phosphate. Dia warna coklat. Galak akar. Macam ni. Dia untuk menggalakkan akar. Jadi nak tanam pisang ke, pokok buah ke, tabur dulu dia. Lepas tu baru masuk anak pokok. Campur macam ni lah. Dia serbuk. Dia serbuk ni CIRP nama. Christmas Island Rock Phosphate. Tak ada dalam tu. Christmas Island Rock Phosphate. Baja penggalak akar. Rooting fertilizer. Okey. Kalau untuk tanaman tanah, bukan fertigasi, boleh tak pakai AB? Baja AB boleh tapi tak digalakkan. Elok pakai baja-baja macam ni, jimat. Elok yang baja ni, tak maksudnya bukan baja ni. Baja ni untuk spray saja. MPK 16-16, 12-17, CRP, MJS pun boleh guna. Ni soil care, baja zeolite. Masalah fertigasi tak payah pakai ni. Tak digalakkan untuk pakai lah. Betul. Pakai baja B. Ni mahal. Macam tu. Okey? Jelas untuk yang bahagian ni? Jelas. Ada soalan? Tak ada. Clear? Okey. So ini adalah dia punya tu. Dan satu lagi juga kita boleh guna ni. Ini adalah zat perangsang tumbuhan untuk buat tut ke, nak bagi cucuk penggalak akar, keratang batang ke apa, semua boleh pakai yang ni lah. Sukatan dia ada sukatan. Dia ada sukatan dia kat sini. Macam penggalak akar. Sayur berdaun 8 ml 18 liter. Buah-buahan 20 ml 18 liter. Spray pun boleh. Zat perangsang tumbuhan untuk buat tut ke, nak bagi cucuk penggalak akar, keratang batang ke apa, semua boleh pakai yang ni lah. Sukatan dia ada sukatan. Dia ada sukatan dia kat sini. Macam penggalak akar. Sayur berdaun 8 ml 18 liter. Buah-buahan 20 ml 18 liter. Spray pun boleh. Celup pun boleh. Penggalak akar pun sama juga, tak perlu. Yang ni tabur saja. Tak perlu ni atas sukatan tak perlu. Dia memang ada sukatan tapi kita ambil lah dalam 20 gram macam tu, tabur lah satu lubang. Agak-agak je lah. Macam tu. Okey? Jelas? Ada soalan berkaitan dengan baja tunggal? Okey, saya harap semua faham berkaitan dengan baja tunggal. Dan satu lagi, yang last kali adalah untuk semayan. Untuk semayan kita guna peat moss. Ini nama dia peat moss. Ini nama dia peat moss. Peat moss ni sebenarnya macam tanah gambut lah, lebih kurang. Tapi tanah gambut ni adalah tanah gambut yang kita import lah. Macam tu. Ni kita guna untuk semayan. Kita nak semai, kita pakai yang ni lah. Lebih mudah, lebih cepat, apa semua. Untuk semayan. Dia macam tanah gambut lah. Tanah gambut. Tanah gambut yang dekat bawah sekali. Dia bukan kat atas. Tak ada campur. Tanah gambut yang kat atas ni dia ada anak-anak rumput apa semua. Ini yang korek ke bawah punya. Peat moss. Ni contoh. So yang ni kita boleh guna untuk semayan lah. Kita buat semayan untuk semayan macam ni. Dah naik atau begini?
Ha? Ini saja. Nanti kan lepas ni ke nanti ada ruangnya. Semalam cili dah habis. Mana semalam? Cili semalam dah habis buat. Habis. Dah habis. Dalam masa 1 jam 6 orang. Dia buat already. Okey, dah. So, ada soalan lagi? Kena RM2 tak lain? Ni Pig Moss ni dia ada jual juga yang pack tapi dia lain. Nama dia Pig Moss. RM2 tu Itu tanah hitam, yang RM2 tanah hitam. Peatmoss. Pig Moss. Guna untuk semaian tanaman. Jelas? semuanya saja. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk saya cikgu. Ah. Okey, anak benih kita boleh campur terus tak dengan penggalak akar.